A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu sekali lagi untuk kita membaca kitab Al-Waraqat fi ilmi usulil fiqhi karangan Al-Imam Al-Alim Al-Allama Imam Al-Haramain Abil Ma'ali Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Semoga bacaan ini akan menjadi sebab untuk Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan pahala Imamul Haramain dan pahala seluruh para guru beliau serta para murid beliau, sambung menyambung sampailah kepada para guru kita. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada tajuk yang baru, tajuk yang membicarakan berkenaan dengan al-ijma'. Kita akan masuk pada satu tajuk yang membicarakan tentang al-ijma'. Para hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila bicara tentang al-ijma', al-ijma' secara kasarnya adalah kesepakatan seluruh para ulama Islam pada sesuatu zaman terhadap hukum hakam fiqh, terhadap hukum hakam. Apabila para ulama telah bersependapat, tidak ada yang punya pandangan yang lain, semuanya punya satu pandangan terhadap sesuatu isu, maka ketika itu berlakulah al-ijma', dan di dalam perbahasan ilmu usul fiqh, al-ijma' adalah merupakan salah satu dalil yang menjadi teras kepada hukum hakam syarak. Dan lebihnya al-ijma' adalah apabila sudah berlaku saja ijma', maka tidak lagi hukum itu boleh berubah-ubah sampai bila-bila. Berbeza dengan dalil-dalil yang lain seperti Al-Quran, Al-Hadis, Al-Qiyas dan juga dalil-dalil yang lain. Maka setiap mujtahid itu mungkin mereka membaca satu ayat, lalu mereka mempunyai pandangan yang tersendiri, lalu selepas kematian mereka datang mujtahid yang lain melihat dalil yang sama, ayat yang sama, lalu mempunyai pandangan yang seterusnya. Jadi ini adalah merupakan satu perkara yang berlaku di dalam sejarah fiqh. Begitu juga dalam begitu juga dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang alim faham hadis ni begini, orang selepasnya faham dengan cara yang lain, maka itu tidak menjadi satu masalah. Namun al-ijma' apabila sudah berlaku saja kesepakatan seluruh para ulama terhadap satu isu, maka ketika itu hukum yang telah disepakati itu tidak boleh lagi diubah-ubah sampai ke hari kiamat. Maka itulah satu-satunya hukum yang hendaklah dipegang, dan tidak boleh lagi hukum itu diperdebatkan sampai ke hari kiamat. Sebagai contoh, kalau ada orang ataupun ada para ulama katakan pada zaman hari ini berpendapat bahawa solat 5 waktu itu sebenarnya sunat, tidaklah wajib. Sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, 5 sembahyang tu, kalau ada para ulama yang berpendapat sebenarnya kita hanya digalakkan, tidak diwajibkan, maka pandangan ini serta-merta akan tertolak. Kerana apa? Kerana para ulama sebelum ini semuanya telah bersepakat bahawa kewajipan ke atas seorang muslim itu antaranya adalah mendirikan solat fardu yang 5 setiap hari. Begitu juga dengan puasa bulan Ramadan. Kalau ada para ulama pada mana-mana zaman berpendapat bahawa puasa pada bulan Ramadan sebenarnya kalau nak buat silakan, tak nak buat pun tak apa.
dengan dalilnya begini-begini datangkan dalilnya, maka pandangan ini serta-merta akan tertolak. Kenapa? Kerana ia telah bertembung dengan al-ijma', dia telah bertembung dengan kesepakatan para ulama yang telah mempunyai satu pandangan yang sama tanpa berbelah bahagi bahawa puasa pada bulan Ramadan adalah diwajibkan. Begitu juga dengan pengharaman riba, begitu juga dengan pengharaman zina, pengharaman homoseksual, pengharaman penukaran jantina bagi orang yang sudah memiliki jantina yang jelas. Orang lelaki tiba-tiba nak pergi tukar jantina jadi orang perempuan tiba-tiba nak tukar jadi orang lelaki. Maka ini adalah merupakan hukum hakam yang sudah disepakati oleh para ulama, yang sudah tidak lagi boleh diubah-ubah. Tidak boleh lagi ada para ulama yang datang selepas kesepakatan tersebut, tidak lagi boleh mereka memiliki pandangan yang lain. Kalaulah pandangan mereka, ijtihad mereka mengatakan bahawa hukumnya bercanggah dengan ijma' sekalipun, mereka sendiri hendaklah menolak apa yang mereka fikirkan tersebut. Kerana apabila sudah berlaku saja ijma', maka putuslah hukum tersebut. Tahulah mereka bahawa satu-satunya hukum yang diinginkan oleh Allah adalah apa yang telah disebut oleh al-ijma'. Maka sebagaimana yang disebut oleh para guru kami, contohnya Fadilatul Syekh Said bin Shaltut pernah menyatakan bahawa Syekh Ali Jumaah, guru beliau, pernah menyatakan bahawa al-ijma' ini adalah penjaga kepada hukum hakam, penjaga kepada asas-asas ataupun benteng-benteng utama dalam Islam. Sebab pemikiran manusia ini boleh berbeza-beza, namun al-ijma' telah mengawal Islam ini daripada berbeza-beza, menjadi hukum yang sekejap begini, sekejap begini. Hukum-hukum yang memang tidak boleh berlaku percanggahan, yang Allah sudah menetapkan hukum itu adalah begini tanpa perlu diperselisihkan, maka Allah akan mentakdirkan berlaku kesepakatan para ulama. Lalu kalau ada orang kata sebenarnya zina ni tak wajib, zina ni tidak haram, orang perempuan sebenarnya tidak wajib pakai tudung, maka serta-merta kita akan tolak pandangan-pandangan ini. Kerana apa? Walaupun mereka mendatangkan 1001 dalil sekalipun, maka satu-satunya dalil yang akan menolak segala pandangan mereka adalah al-ijma'. Ijma' telah pun termeterai, ijma' telah pun berlaku bahawa wanita diwajibkan memakai tudung. Ijma' telah berlaku dengan mengatakan bahawa zina adalah diharamkan. Ijma' telah berlaku dengan mengatakan bahawa riba adalah diharamkan. Maknanya hukum ini akan tetap berkekalan sampai ke hari kiamat. Maka tidak akan boleh mana-mana mujtahid selepas itu mengeluarkan pandangan yang berbeza dengan pandangan al-ijma'. Inilah apa yang telah disebutkan oleh para ulama kita berkenaan dengan al-ijma' dan beri pentingnya al-ijma' di dalam perbahasan-perbahasan fiqh. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan masuk membicarakan kenyataan Imamul Haramain Al-Juwaini yang berkaitan dengan al-ijma', yang mana al-ijma' merupakan dalil fiqh yang ketiga. Al-Quran, Al-Hadis, dan yang ketiga adalah Al-Ijma'. Walaupun disebut yang ketiga bukan bermaksudnya kalau bertemu ayat Quran dengan Ijma' kita hendaklah memegang Al-Quran sebab Al-Quran yang nombor satu. Bukan begitu. Disebut bilangan nombor itu dari segi kedudukan, dari segi maknanya yang paling tinggi sekali adalah Al-Quran. Selepas Al-Quran, selepas kalam Allah, kalam Nabi. Selepas kalam Nabi, kalam para ulama yang telah bersepakat. Namun dalil-dalil ini walaupun tingkatannya begitu, namun dari sudut ijtihad, maka seorang para ulama itu dia kena meneliti semua dalil ini. Sebab kesemua dalil-dalil ini hakikatnya adalah penjelas kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk dalam pembahasan al-ijma'. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam al-alim al-allamah Abil Ma'ali Abdul Malik ibni Abi Muhammad Abdullah ibni Yusuf al-ma'ruf bi Imam al-Haramain al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa
وقراء ورقاته وسائر مصنفاته وشراحها اللهم آمين. قال رحمه الله عز وجل: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. Imamul Haramain memulakan kenyataan beliau dalam tajuk Al-Ijma' dengan mendatangkan definisi Al-Ijma' terlebih dahulu. Beliau telah mengatakan, adapun Al-Ijma', adapun bila dalil yang ketiga iaitu Al-Ijma', maka ta'rifnya adalah ittifaqu ulama'i ahli al-asri ala hukmil hadithah, kesepakatan para ulama bagi penduduk sesuatu zaman. Kesepakatan para ulama bagi penduduk sesuatu zaman terhadap hukum bagi perkara-perkara baru yang timbul. Jadi ijma' adalah kesepakatan. Jadi tahulah kita, kalau para ulama katakan pada satu zaman, para ulama yang sampai ke tahap ijtihad katakan ada 20 orang. Katakan dalam satu zaman, katakan para ulama yang telah sampai ke tahap al-ijtihad seperti al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dalam satu zaman katakan ada 20 orang. Lalu timbul satu isu baru yang tidak ada dalilnya daripada Al-Quran dan juga hadis secara jelas. Lalu ke-20 orang ini mempunyai pendirian yang sama. Mempunyai pendirian yang sama. Maka ketika itu berlakulah al-ijma'. Berlakulah al-ijma'. Maknanya dalam sesuatu zaman timbul satu isu baru. Macam mana boleh berlaku ijma' atau tidak? Yang pertamanya kita kena tengok siapakah mujtahid pada zaman tersebut. Katakan setelah kita cek dari segi kriteria seorang mujtahid, kita dapati ada 20 orang yang telah sampai ke tahap ijtihad. Adakah ke-20 orang itu mempunyai pandangan yang sama terhadap isu yang baru timbul? Sekiranya 19 orang berpendapat dengan satu pandangan, manakala ada seorang saja yang berpendirian dengan pandangan yang lain, maka tidak berlakulah al-ijma'. Maknanya kita akan sebut kebanyakan para ulama' kata begini, ada seorang ulama' kata begini. Jadi tidak berlaku al-ijma'. Maknanya bila tak berlaku ijma', seseorang muqallid yang tak sampai ke tahap ijtihad, seseorang muqallid macam kita, macam saya, yang tidak sampai ke tahap seorang mujtahid, dia boleh memilih salah satu di antara dua pandangan tersebut. Tapi kalaulah pula yang berlaku adalah 20 orang mujtahid tersebut kesemuanya berpendirian dengan satu pendirian terhadap hukum yang baru timbul, maka ketika itu berlakulah ijma'. Selepas daripada berlaku saja ijma' tersebut, maka tidak boleh, kalau katakan ijma' berlaku pada tahun katakan 2020, pada tahun 2021 muncul seorang mujtahid baru. Dia masa tahun 2020 tak jadi mujtahid lagi. Dia masih lagi sebagai penuntut ilmu. Pada tahun 2021, dia telah menjadi seorang mujtahid. Dia berusaha keras, akhirnya dia jadi orang alim yang sampai ke tahap ijtihad. Jadi adakah dia boleh mengeluarkan pandangan yang bercanggah dengan kesepakatan para ulama mujtahid pada tahun 2020? Tidak boleh. Walaupun cara pemahamannya berbeza. Ya, walaupun cara pemahamannya berbeza, dia tidak boleh mendatangkan pandangan yang bercanggah dengan al-ijma'. Sebab bila berlaku saja ijma', maka bermula daripada tarikh berlakunya kesepakatan tersebut sampai ke hari kiamat, hukum itu tidak lagi boleh dipertikaikan sama sekali. Jadi inilah yang kita sebut sebagai al-ijma'. Baik. Kata Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa ulama yang kami maksudkan dengan ulama dalam definisi al-ijma' adalah para fuqaha. Sebab dalam ta'arif disebut fahuwa tifaqu ulama'i ahli al-asri ala hukmil hadithah. Ittifaqu ulama'i ahli al-asri ala hukmi al-hadithah.
Jadi, apa yang dimaksudkan dengan kesepakatan para ulama? Sebab para ulama ada dua jenis. Ada para ulama yang mereka pakar dalam bidang mereka, namun mereka tidak sampai ke tahap ijtihad. Orang alim tanya apa hukum, semua boleh jawab. Sebab dia jawab berdasarkan apa yang dia pernah belajar daripada tuan guru dia. Apa yang dia dah belajar dalam mazhab dia. Jadi, ada ulama begitu. Hafal matan hebat. Tanya apa hukum pun boleh jawab. Dia kata dalam kitab ni kata begini. Orang tanya soalan yang kedua, Imam Nawawi kata begini. Maknanya dia boleh jawab berdasarkan apa yang telah disebutkan oleh para ulama sebelumnya. Namun, dia kebetulannya tidak sampai ke tahap kepakaran. Nanti insya-Allah di akhir nanti kita akan tengok syarat-syarat seorang mujtahid. Dia tidak sampai ke tahap seorang mujtahid. Walaupun dia orang alim, walaupun mungkin dia seorang mufti di negara dia, walaupun dia mungkin dianggap sebagai tuan guru di tempat dia, namun apabila dia tidak sampai saja pada tahap seorang mujtahid, maka sama ada dia setuju dengan pandangan ijma' atau tidak, pandangannya tidak terpakai. Kerana dia hendaklah mengikut apa yang telah diputuskan oleh para ulama'. Jadi ada para ulama' yang tidak sampai ke tahap ijtihad. Jadi adakah mereka juga termasuk di kalangan orang yang mempunyai autoriti untuk bersuara dalam majlis ijma'? Tidak. Mereka tidak ada suara sama sekali. Baik, siapakah orang yang berhak dan layak untuk diambil pandangan mereka untuk dinilai adakah mereka serta para mujtahid yang lain setuju atau tidak? Mereka tidak bukan hanyalah orang yang sampai ke tahap seorang mujtahid. Sebab tu kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wa na'ni bil ulama'i al-fuqaha'a. Yang kami maksudkan dengan ulama dalam definisi ijma' tadi adalah al-fuqaha. Yang kami maksudkan adalah al-fuqaha, iaitu orang yang faqih. Faqih di sini maknanya orang yang telah sampai kepada tahap seorang mujtahid. Maknanya dia tu dah sampai ke tahap seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Dah sampai kepada tahap Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Sampai pada tahap Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Orang macam ini barulah dianggap sebagai mujtahid. Namun kalau dia seorang yang keilmuan dia sampai katakan pada tahap Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi tu nama besar tu. Kalau keilmuan dia sampai pada tahap Al-Imam An-Nawawi, dia belum lagi seorang mujtahid. Sebab Al-Imam An-Nawawi sendiri tidak sampai pada tahap mujtahid. Jadi maknanya, yang kami maksudkan kata Imam Al-Haramain dengan ulama dalam ta'rif al-ijma' adalah para fuqaha, iaitu orang yang sampai pada kedudukan seorang mujtahid. Wa na'ni bil hadithati al-hadithata syar'iyyah. Dan yang kami maksudkan dengan al-hadithah, al-hadithah maksudnya perkara baru yang timbul. An-nazilah, dalam bahasa Arab kita panggil an-nazilah, benda yang baru timbul. Sebab ijma' berlaku, peranan ijma' adalah membicarakan hukum hakam yang baru timbul. Katakan, zaman hari ini, isu COVID, katakan isu COVID. Selama ni kita sembahyang semuanya rapat saf. Tiba-tiba bila berlaku isu COVID, adakah kita dituntut atau diwajibkan untuk merenggangkan saf? Okey, contoh. Jadi katakan, tapi isu ni sekarang kita pun tak tahu siapa mujtahid pada zaman sekarang. Orang alim ada, tapi adakah mereka sampai ke tahap ijtihad atau tidak? Wallahu alam. Mungkin tak ada seorang pun yang sampai ke tahap ijtihad. Atau mungkin seorang atau mungkin dua orang. Wallahu alam. Jadi katakan pada zaman hari ini katakan ada 3 orang. Katakanlah saya peribadi tak tahu adakah siapa yang telah sampai ke tahap al-imam al-mujtahid seperti al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Wallahu alam. Orang alim ramai. Orang alim memang ramai. Yang hebat-hebat, yang pakar-pakar memang ramai. Namun yang sampai kepada cara pemikiran ataupun sampai kepada kedudukan ilmu al-Imam Asy-Syafi'i, wallahu a'lam, saya tak tahu. Katakan, bahkan Fadilatul Syekh Said bin Syatub pun juga saya menyatakan, siapa yang telah sampai ke tahap ijtihad pada zaman sekarang? Entah, mungkin tak ada. Baik, katakan, pada zaman kita hari ini, katakan ada 2 orang saja. Katakan, ada 2 orang saja yang sampai ke tahap ijtihad. Sebab
Bila sebut kesepakatan, sekurang-kurangnya kena 2 orang. Maksudnya kalau pada satu zaman tu ada seorang saja mujtahid, maka tidak berlakulah ijma'. Kerana pandangan dia tu sama dengan pandangan siapa? Pandangan seorang-seorang je. Jadi tidak berlaku ijma'. Ijma' sekurang-kurangnya kena ada 2 orang mujtahid dalam satu masa. Katakan zaman kita pada hari ini ada 2 orang para ulama' yang telah sampai ke tahap ijtihad. Lalu kita pun tanya kepada ulama' yang pertama, wahai imam, kalaulah dalam satu negara dalam isu COVID ini, negara tersebut membenarkan kita untuk salat berjemaah di masjid. Cuma diminta supaya menjauhkan seseorang dengan seseorang dalam saf tu tak boleh rapat-rapat, kena jauh-jauh. Apa hukum kita menjauhkan saf? Katakan itu soalannya. Katakan kalau kita tanya soalan itu pada mujtahid yang pertama kata wajib kita jauhkan saf. Kerana darar ataupun kerana kemudaratan yang mungkin boleh berlaku, iaitu sebab penyakit. Maksudnya pandangan mujtahid yang pertama mengatakan wajib dijauhkan saf dalam isu COVID. Kita pun pergilah jumpa dengan mujtahid yang kedua. Kita pun tanya kepada mujtahid yang kedua, macam mana pula pandangan anda dalam isu saf yang jauh-jauh itu tak didapatkan. Mujtahid yang kedua kata, berdasarkan pandangan saya wajib dijauhkan seseorang dengan seseorang yang lain sewaktu solat. Kerana dikhawatiri boleh membawa kepada tersebarnya wabak penyakit. Okey, maknanya rupa-rupanya setelah kita tanya 2 orang mujtahid, dan zaman tu ada hanya ada 2 orang saja mujtahid. Katakan zaman sekarang ni hanya 2 orang saja mujtahid. Kita pun tanya, mereka jawab dengan jawapan yang sama. Maka ketika itu berlakulah satu hukum, iaitu apabila berlaku COVID, wajib kalau nak solat, wajib dijauhkan saf antara seseorang dengan seseorang yang lain. Kalaulah setelah pandangan itu dikeluarkan, tak lama lepas tu muncul mujtahid yang ketiga. Dia masa 2 orang tadi sepakat tadi, dia tak jadi mujtahid lagi. Setelah 2 orang ni mempunyai pendapat itu wajib dijauhkan saf, dijauhkan jarak antara seseorang dengan seseorang dalam satu saf, 6 bulan lepas tu baru dia jadi mujtahid. Dia pun mengeluarkan pandangan. Dia kata, bagi saya tak kata wajib. Saya kata makruh dijauhkan. Dia hendaklah dirapatkan juga. Katakan dia punya pendapat begitu. Adakah pandangan dia diiktibar? Tidak. Kerana dia telah mengeluarkan pandangan yang bercanggah dengan kesepakatan ijma' sebelum ini. Iaitu telah berlaku 6 bulan sebelumnya kesepakatan di antara 2 orang mujtahid yang mengatakan bahawa dalam solat berjemaah dalam musim COVID, hendaklah jarak di antara seseorang dengan seseorang hendaklah sebanyak 1 meter. Wajib dijarakkan. Jadi ini sebagai contoh, saya bawa sebagai contoh bagaimana hadisah itu bermaksud benda baru timbul. Benda baru timbul. Habis benda yang telah lama timbul, biasanya benda yang telah lama timbul sudah berlaku ijma' sebelumnya atau berlaku percanggahan pandangan sebelumnya. Baik. Jadi ijma' ini saya tak langsung dalam mana-mana keadaan, mana-mana zaman sekalipun, tetap kita akan tahu hukum Allah Ta'ala dalam perkara yang baru timbul tersebut. Dengan sama ada berlaku kesepakatan mujtahid ataupun tidak. Kalau berlaku kesepakatan, berlakulah ijma'. Kalau tidak berlaku kesepakatan, maknanya kita pun kata ulama' dalam isu ini ada 2 pendapat atau 3 pendapat atau berapa pendapat yang ikutlah berapa pendapat yang berlaku. Namun masalahnya siapakah mujtahid pada hari ini? Wallahu taala a'lam wa a'lam. Okey, jadi kata Imamul Haramain Al-Juwaini yang kami maksudkan dengan ulama di dalam definisi al-ijma' adalah al-fuqaha. Manakala yang kami maksudkan dengan al-hadithah, maknanya perkara-perkara yang baru timbul, yang kami maksudkan apakah dia perkara-perkara yang baru timbul? Kata beliau al-hadithah syar'iyyah. Wa na'ni bil ulama il-fuqaha wa na'ni bil hadithati al-hadithah syar'iyyah. Yang kami maksudkan dengan perkara baru yang timbul adalah perkara baru yang berkait dengan syariat. Maknanya yang dibincangkan dalam ilmu usulul fiqh, di dalam istinbat fiqh, dalam isu-isu ijtihad, isu-isu fiqh yang dibincangkan kalau kita membicarakan tentang hukum hakam fiqh,
semestinya ijma' yang akan dibincangkan dalam isu-isu fiqh adalah ijma' yang berkait dengan perbuatan mukallaf, berkait dengan perbuatan mukallaf. Timbul satu isu, kita nak tengok apa hukum Allah terhadap perbuatan tersebut. Namun kata para ulama, bukanlah maksud Imamul Haramain Al-Juwaini apabila mengatakan wa na'ni bil hadisata syar'iyyata, kami maksudkan dengan isu baru adalah isu baru yang berkait dengan syariat. Bukanlah maksud beliau, kata para ulama, bukanlah maksud Imamul Haramain ijma' hanya berlaku dalam hukum hakam fiqh. Sebaliknya ijma' juga berlaku dalam apa sahaja cabang ilmu. Cuma ketika itu dia akan menjadi hujah dalam cabang ilmu tersebutlah. Maknanya dalam perubatan boleh juga berlaku ijma' di kalangan para doktor yang sampai ke tahap ijtihad. Tapi maknanya mereka bukanlah membincangkan hukum hakam fiqh, mereka bincang, okey, kalau sakit ni ubat ni. Kalau semua sudah sepakat, maka itulah ubatnya. Tak boleh lagi ada orang yang bercanggah pendapat sebab sudah berlaku kesepakatan dalam ilmu perubatan. Contoh, ulama-ulama nahwu semua sepakat al-fa'il marfu'. Dalam hukum nahwu, al-fa'il mesti dia adalah marfu'. Contoh, Ja'a Muhammadun. Salah kalau kita sebut Ja'a Muhammadan. Jadi kalau ada orang yang mendalami ilmu nahwu tiba-tiba bagi dia, sepatutnya kita kena sebut Ja'a Muhammadan, bukan Ja'a Muhammadun. Pandangan dia tertolak kerana sudah berlaku ijma' di kalangan ulama-ulama nahwu bahawa Alhamdulillah, maafkan saya, sudah berlaku ijma' di kalangan ulama-ulama nahwu bahawa al-fa'il adalah marfu', hendaklah dalam keadaan marfu', iaitu dalam contoh kita tadi, Ja'a Muhammadun, hendaklah di baris hadapan, bukan di baris atas ataupun baris bawah. Jadi yang dimaksudkan dalam ucapan Imamul Haramain wa na'ni bil hadisata syar'iyyata, yang beliau maksudkan, kalau kita merujuk kepada isu-isu fiqh, semestinya ijma' yang akan dibincangkan oleh para fuqaha adalah ijma' yang berkait rapat dengan hukum hakam fiqh. Qala Sayyidina Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa ijma'u hadhihi al-ummati hujjatun duna ghairiha liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la tajtami'u ummati ala dhalalah. Kata Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullah yang seterusnya, setelah beliau mendatangkan definisi al-ijma', beliau menyatakan pula apa status kalau sudah berlaku ijma'. Lalu beliau mengatakan wa ijma'u hadhil ummah, ijma' umat ini, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ijma' umat ini adalah hujjah, iaitu menjadi dalil, diiktibar dari segi hukum hakamnya. Sebab ada juga benda yang dipertikaikan, dia ni dalil ke ataupun tak diiktibar sebagai dalil. Contoh kalam sahabat, adakah ucapan seseorang sahabat Nabi SAW, adakah itu dianggap sebagai dalil? Jadi ada ulama mengatakan ya, ada ulama mengatakan tidak. Okey, adapun ijma' adalah merupakan dalil yang dipegang. Maknanya kalau sudah berlaku ijma', maka ia menjadi dalil, menjadi hujah untuk seseorang itu berpegang dengan ijma' tersebut. Jadi ijma' umat ini, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semestinya selepas kewafatan Nabi lah. Sebab pada zaman adanya Nabi SAW, sewaktu Nabi masih ada, ketika itu tidak dianggap berlaku ijma', sebab yang diiktibar adalah sabdaan Nabi SAW. Selepas Nabi berpindah daripada kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat, maka ketika itu bermulalah zaman al-ijma'. Jadi bermula zaman Sayyidina Abu Bakar, bermulalah zaman ijma' sampailah ke seterusnya. Jadi ijma' umat ini adalah dalil, bukan pada selain umat ini, bukan pada umat selain daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dimaksudkan sini iaitu ummatul ijabah, umat Nabi yang menerima dakwah Nabi. Sebab di sana ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah, ada ummatul dakwah, ummatul ijabah. Kalau ummatul dakwah iaitu orang yang hidup pada zaman Nabi dan juga zaman selepas zaman Nabi.
seperti orang, semua kita, saya, orang bukan Islam pada hari ini, orang bukan Islam pada zaman sahabat, orang bukan Islam pada zaman Nabi, sampai ke hari kiamat, kesemua kita dipanggil sebagai ummatud dakwah. Umat yang dipertanggungjawabkan untuk dakwah sampai kepada mereka. Dakwah Nabi Muhammad hendaklah sampai kepada mereka. Cuma dalam bila umat yang hidup pada fasa ataupun pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka setelah dinamakan sebagai ummatud dakwah, ada di kalangan mereka yang menerima Islam lalu memeluk agama Islam, ada yang tak nak masuk Islam. Jadi bila mereka memeluk agama Islam, mereka juga adalah ummatul ijabah, umat yang telah menjawab seruan untuk menerima agama Islam. Lalu mereka pun masuk agama Islam. Macam kita, alhamdulillah, para sahabat, para tabi'in. Jadi, ada pun yang tak nak masuk Islam dan mati dalam keadaan tak nak masuk Islam. Orang yang tak nak masuk Islam ni, mereka walaupun hidup pada zaman Nabi SAW sampai ke hari kiamat, walaupun mereka dipanggil juga umat Rasulullah SAW dengan maksud mereka adalah umat yang tertakluk dengan dakwah Islam, namun kerana mereka tak masuk Islam, mereka tidak dinamakan sebagai ummatul ijabah. Mereka hanya dipanggil sebagai ummatul dakwah. Jadi yang dimaksudkan dengan kalam Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wa ijma'u hadhil ummah. Ijma' umat ini. Umat yang mana satu? Umat ijabah ke umat dakwah? Umat ijabah. Jadi yang dimaksudkan dengan ummah di sini adalah ummatul ijabah. Umat Nabi yang telah menerima Islam. Maknanya, ijma' yang berlaku di kalangan para mujtahid yang beragama Islam. Itu maksud dia. Ijma' yang berlaku di antara para mujtahid yang telah memeluk agama Islam, ia adalah menjadi dalil, tidak berbeza dengan kesepakatan yang berlaku oleh orang lain. Maksudnya, kesepakatan yang berlaku di kalangan ummatul ad-da'wah ataupun kesepakatan yang berlaku kepada umat sebelum kedatangan Rasulullah, kesepakatan mereka tidak diiktibar, tidak dianggap sebagai dalil. Okey, contoh pada zaman hari ini, katakan semua umat Kristian meyakini bahawa Nabi Allah Isa alaihi salam adalah anak Allah. Kalau kita tanya, kita tanya pada mana-mana orang Kristian zaman hari ini, katakan ke semua ulama-ulama Kristian berpendirian bahawa Nabi Isa adalah anak Allah, wali'ayazubillah min zalik. Adakah kita kata, telah berlaku ijma' di kalangan orang-orang Kristian, lalu pandangan mereka menjadi hujah, menjadi dalil? Tidak. Kenapa? Kerana ijma' hanya diiktibar apabila yang bersepakat itu adalah orang Islam, iaitu ummatul ijabah, bukannya ummatul dakwah. Begitu juga kesepakatan yang berlaku sebelum zaman Nabi SAW, ianya juga tidak dianggap sebagai dalil ke atas kita. Maknanya, ijma' ini hanya khusus kepada umat Rasulullah SAW yang telah memeluk agama baginda. Apa buktinya? Kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Dalilnya adalah apa yang telah difirmankan, apa yang telah disabdakan, apa yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa umatku di sini? Ummatul ijabah, umat yang telah menerima agama Islam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesesatan. Umatku tidak akan berhimpun untuk melakukan kesesatan. Maksudnya, kalaulah para umatku yang dimasukkan dalam hadis ni adalah ummatul ijabah, adakah semua umat ijabah? Tidak. Kerana ijma' hanya diiktibar bagi seseorang mujtahid. Ijma' hanya diiktibar kalau yang bersepakat itu adalah mujtahid. Jadi yang dimaksudkan dengan umatku adalah ummatul ijabah. Adakah semua umat ijabah? Saya, tuan-tuan, tidak. Habis siapa di kalangan ummah al-ijabah yang diiktibar dalam ijma'?
yang diiktibar di kalangan ummatul ijabah dalam isu ijma' adalah al-mujtahid. Jadi orang yang sampai ke tahap ijtihad di kalangan umatku, mereka tidak akan bersepakat untuk melakukan kesesatan. Maknanya, dalam contoh yang kita sebut tadi, katakan pada zaman hari ini, ada dua orang mujtahid, dan kedua-dua mujtahid tadi telah berpendirian bahawa wajib kalau nak sembahyang berjemaah di masjid ataupun surau dalam zaman COVID, hendaklah seseorang itu jauh 1 meter daripada satu orang yang lain. Maka katakan para mujtahid zaman tu ada 2 orang, dua-dua telah bersepakat. Maka berdasarkan hadis ini, tahulah kita Allah tidak akan mentakdirkan 2 orang mujtahid tadi sepakat untuk melakukan satu perbuatan yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila mereka telah bersepakat bahawa wajib dijarakkan, maka tahulah kita itulah sebenarnya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang dimaksudkan dalam hadis la tajtami'u ummati ala dalalah. Kemudian kata Imamul Haramain Al-Juwaini, setelah beliau mendatangkan dalil, apa bukti bahawa ijma' ini adalah dalil yang hendaklah dipegang, dengan beliau mendatangkan sabdaan Nabi SAW yang berbunyi la tajtami'u ummati ala dalalah, umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesesatan. Bila mereka tidak berada dalam kesesatan, mereka berada dalam kebenaran, maka takkan kita nak bersama dengan pandangan yang bercanggah dengan kebenaran. Jadi Imam Al-Haramain setelah mendatangkan bukti bahawa ijma' adalah dalil, Imam Al-Haramain ingin pula menyatakan bahawa syarak, iaitu Allah Ta'ala juga Nabi SAW sudah menjelaskan bahawa umat ini adalah maksum. Maksum maknanya umat ini tidak akan berdosa. Macam mana tu? Biasanya kita akan dengar Nabi-Nabi maksum. Nabi-Nabi tidak berdosa. Nabi-Nabi tidak akan melakukan dosa. Adapun orang alim mungkin boleh jatuh dalam lembah dosa. Namun biasanya para ulama, mereka walaupun tidak maksum, tetapi mereka mahfuz, iaitu mereka dijaga oleh Allah SWT. Walaupun mungkin boleh jatuh dalam lembah maksiat, namun biasanya mereka terjaga. Dengan ilmu dan takwa mereka, mereka terjaga daripada melakukan maksiat. Walaupun tak mustahil akan jatuh dalam lembah maksiat. Adapun para Nabi dan para Rasul, mustahil Nabi-Nabi dan para Rasul melakukan maksiat. Mustahil sama sekali. Maka dengan sebab itu bila kita membicarakan tentang Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, kalau perbuatan para Nabi itu seakan-akan dosa, hendaklah kita buang daripada minda kita dengan prasangka bahawa Nabi ni pernah buat dosa. Mustahil. Biasanya Nabi Adam alaihi salam, biasa orang kata Nabi Adam telah melakukan dosa, iaitu telah makan buah larangan. Sampai dulu pernah timbul dalam sebahagian kartun disebut Nabi Adam degil, Nabi Adam tak dengar cakap Allah Ta'ala. Ayat-ayat ini mungkin tanpa sengaja dikeluarkan oleh masyarakat kita. Namun sebenarnya walaupun mereka tidak sengaja, moga-moga diampunkan dosa oleh Allah SWT. Namun ayat-ayat ini adalah salah sama sekali kerana ia bertembung dengan konsep al-ismah, ismatul anbiya. Dia bertembung dengan konsep para Nabi dan para Rasul sunyi sama sekali daripada dosa. Langsung tidak pandai melakukan dosa. Maknanya apabila Nabi Adam AS makan buah larangan, perbuatan itu secara yang kita faham dosa. Namun tidak boleh kita kata Nabi Adam berdosa kerana para Nabi dan para Rasul mereka dihalang oleh Allah daripada melakukan dosa. Mereka tidak mampu untuk melakukan dosa. Maknanya macam para ulama, orang-orang soleh, mereka kadang-kadang terdetik juga dalam hati nak buat dosa, tapi tak berani sebab takut pada Allah. Adapun para Nabi dan para Rasul tidak pernah terdetik sama sekali dalam pemikiran mereka untuk melakukan dosa. Dia macam para malaikat. Malaikat juga tidak pandai berbuat dosa. Maknanya tak pernah malaikat terfikir satu hari dalam hidup mereka untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para Nabi dan para Rasul mereka selamat daripada dosa dan tidak pandai, bahkan tidak pernah terfikir untuk melakukan dosa sama sekali. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan inilah akidah yang kita warisi daripada baginda Nabi alaihi salatu wassalam.
Sebab itu para nabi dan para rasul, kalau ada orang yang menghina walau seorang nabi sekalipun dengan niat untuk menghina, maka orang itu sudah keluar daripada agama Islam. Maknanya dia sudah melakukan satu jenayah yang sila hari bulan dia boleh dihukum sebagai orang yang telah murtad daripada agama Islam. Namun walaupun kita tahu fakta, orang hina Nabi, orang ini murtad. Kalau di Islam dihina Nabi, dia murtad. Namun bukan saya, bukan tuan-tuan untuk menghukum dia murtad. Kerana menjatuhkan hukuman murtad, ini adalah bidang kuasa mahkamah. Mahkamah yang kena panggil dia, tanya dia, buat kajian, buat penelitian. Kenapa dia kata begini? Adakah kerana dia jahil atau apa sebenarnya? Last sekali kalau dah tak ada sebarang kesangsian, barulah mahkamah boleh menjatuhkan bahawa si fulan telah murtad daripada agama Islam. Kita pula yang belajar, kita hanya tahu fakta. Oh, kalau sebut gini, murtad. Oh, sebut gini, murtad. Siapa yang kata semayang 5 waktu tak wajib, murtad. Okey, murtad itu secara ilmunya begitu. Namun untuk hukum itu dipraktikkan kepada seseorang, itu perlu kepada mahkamah. Perlu kepada mahkamah. Mahkamah akan panggil dia. Dia pun sebut, saya sebut itu sebab itu yang saya faham. Mahkamah pun jelaskan, kamu salah faham. Tak begitu. Oh, rupanya dia sebut dalam keadaan jahil. Orang jahil tidak boleh jadi, dia tidak akan dianggap murtad. Bila mahkamah panggil dia, contohnya, dia pun kata, maafkan saya Tuan Hakim, sebenarnya saya dipaksa untuk menyatakan perkara tersebut. Kalau saya tidak melafazkan kalam-kalam murtad itu, isteri saya akan ditangkap orang. Isteri anak saya mungkin akan dibunuh. Mereka sudah memaksa saya. Oh, rupanya dia sebut dalam keadaan dia terpaksa. Orang terpaksa, tidak dijatuhkan hukuman murtad ke atas dia. Jadi, mahkamah lah yang akan mengkaji situasi yang berlaku itu, adakah orang tertentu itu murtad ataupun tidak. Manapun kita yang belajar, kita hanya tahu fakta saja. Kita belajar fakta supaya kita menjauhkan perkara tersebut. Dalam masa yang sama, kita tidak boleh cepat-cepat, orang ni kafir, orang ni murtad. Itu tak betul. Kerana bukan kita bukan mahkamah, kita hanya orang yang belajar. Baik, jadi para nabi dan para rasul, mereka tidak melakukan silap sama sekali. Habis itu kenapa Nabi Adam makan? Soalan-soalan begitu perlu dirujuk kepada para ulama. Sebab konsepnya para nabi tak buat dosa. Tapi Nabi Adam kan makan buah tu, Allah tak bagi tapi makan. Bukan tu dosa? Bukan. Habis tu apa? Habis tu apa? Jawapannya perlu rujuk kepada para ulama. Nabi Musa bukan bunuh kah? Bukan kita dilarang bunuh kah? Kenapa Nabi Musa bunuh orang? Bukankah itu dosa? Tidak. Habis kenapa Nabi Musa bunuh? Okey, tanyalah para ulama. Sebab itu kata Fadilatul Syekh Jamal bin Faruq Ad-Daqaq Al-Hasani, kalau kamu fikir persoalan-persoalan yang berkait dengan seakan-akan Nabi ni tak maksum, seakan-akan Nabi ni buat dosa, hendaklah dibuang pemikiran itu daripada minda kita, kemudian rujuklah para ulama untuk mengetahui jawapannya. Okey. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para nabi dan para rasul mereka selamat daripada dosa. Adapun kita selaku umat Islam, kita tak selamat. Bahkan kata Nabi alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Kullu bani Adam khata'. Semua umat Nabi, semua anak-anak Nabi Adam. Maknanya melainkan para nabi. Walaupun Rasulullah tak sebut, tetapi itulah konsep yang dipegang oleh kita berdasarkan apa yang kita warisi daripada Nabi SAW. Mereka semua anak Adam, iaitu melainkan para Nabi dan para Rasul. Semua selain daripada para Nabi dan para Rasul, semuanya ada buat dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Orang yang paling terbaik di kalangan orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertaubat. Maknanya kita tidak berdosa. Kita tidak maksum. Kita mungkin boleh jatuh dalam maksiat. Moga-moga Tuhan jaga kita. Allahumma amin. Dalam masa yang sama, walaupun setiap individu itu tidak maksum, namun kalau para mujtahid sudah bersepakat dengan satu pandangan, mereka telah berlaku ijma', pandangan itu yang telah disepakati itu adalah maksum. Makna dia, pandangan yang sudah disepakati itu adalah sunyi sama sekali daripada dosa. Mereka para mujtahid telah mengeluarkan pandangan yang langsung tidak silap. Bila telah berlaku saja ijma', maknanya sudah tidak berlaku lagi kesilapan pada pandangan yang sudah disepakati tersebut. Tapi kalau tak berlaku ijma',
Contoh, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu berpendapat dalam berwuduk kita boleh sapu kepala masa berwuduk asal sentuh saja. Walaupun kita sentuh sikit, kita angkat kepala sikit, gitu ya. Maka sudah dianggap selesai wuduk kita, sah dari segi basuhan sapuan ke atas kepala di sisi mazhab Imam Syafi'i. Namun Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu pula berpendapat wajib disapu seluruh kepala. Jadi sudah tidak berlaku ijma'. Okey, adakah pandangan Imam Syafi'i yang betul atau pandangan Imam Malik yang betul atau macam mana? Jadi dalam isu begini hanya ada satu saja pandangan yang betul. Pandangan yang lain adalah salah. Cumanya kita tak tahu secara pasti 100%-nya manakah pandangan yang tidak salah. Bila kita tak tahu di akhirat kelak lah, kita tanya Allah Ta'ala, kita kata, ya Allah, Imam Syafi'i dengan Imam Malik bercanggah dalam masalah wuduk, bab sapu kepala. Siapa yang betul? Maka ketika itu barulah, bila Allah jawab, barulah kita tahu mana satu pandangan yang betul. Tapi atas dunia ni kita hanya sangka, rasa-rasanya pandangan Imam Syafi'i yang betul ni. Sebab dalilnya macam kuat. Contoh, orang mazhab Imam Malik pula, mazhab Imam Malik ni yang kuat ni dalilnya. Jadi kita semua rasa pasti tak pasti begitu. Tidak ada kepastian sama sekali. Itu kalau berlaku perbezaan pandangan. Namun kalau sudah berlaku kesepakatan pandangan ulama. Contoh, zina ni haram. Agak-agak salah ke? Tak akan salah sama sekali. Kenapa? Sebab ketika para ulama semuanya telah bersepakat bahawa zina adalah haram, pandangan mereka itu maksum daripada kesilapan sama sekali. Jadi kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wasyar'u warada bi'ismati hadhil ummah, syara' iaitu Allah Ta'ala dan juga Nabi alaihi salatu wasalam sudah menjelaskan, sudah mendatangkan kenyataan bahawa umat ini adalah maksum. Maksud dia, umat ini, para mujtahidnya kalau sudah bersepakat, maka kesepakatan para mujtahidnya adalah maksum. Itu yang dimaksudkan oleh kenyataan Imam Al-Haramain. Maksudnya kalau kita rujuk hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati pelbagai hadis yang menjelaskan bahawa umat Nabi ini pandangannya tidak akan salah sama sekali kalau sudah bersepakat para mujtahidnya. Contohnya, kalau saya datangkan dalam catatan saya, contohnya hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath As-Sijistani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, beliau telah meriwayatkan sepotong hadis, seutas hadis Nabi alaihi salatu wasalam dengan sanad beliau sampai kepada sabdaan Nabi alaihi salatu wasalam yang berbunyi, Allah bersabda, innallaha ajarakum min thalathi khisalin, sesungguhnya Allah telah mengesampingkan kamu, sudah menjauhkan kamu daripada tiga perkara ini, daripada tiga perlakuan ini. Pertama, alla yad'u alaikum nabiyukum fatahliku jami'an. Allah sudah menyelamatkan kamu, iaitu nabimu, iaitu baginda Nabi alaihi salatu wassalam, tidak akan mendoakan kebinasaan sama sekali ke atas kamu. Kerana kalau Nabi sudah mendoakan kebinasaan ke atas kamu, nescaya kamu semua akan binasa. Macam yang berlaku kepada umat-umat sebelum kedatangan Nabi alaihi salatu wassalam, apabila mereka sudah melampau kepada para nabi mereka, akhirnya para nabi mengangkat tangan kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberikan balasan kepada umat mereka yang tidak mahu beriman. Maka doa nabi-nabi sebelum ini mustajab. Lalu kita pun tengok berlaku banjir besar, apa yang berlaku kepada kaum Sodom, apa yang berlaku kepada kaum Nabi Allah Saleh, apa yang berlaku kepada kaum Nabi Allah Lut alaihi salam, yang menyebabkan mereka ini habis binasa semuanya. Namun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula tidak akan sama sekali didoakan oleh nabinya, iaitu Nabi alaihi salatu wasallam, agar kita semua dihancurkan oleh Allah atas dosa kita. Nabi tidak mendoakan sama sekali. Sebab setiap Nabi itu ada satu doa yang kalau Nabi berdoa dengan doa itu mustajab.
Tak ada kecuali sama sekali. Lalu Rasulullah menyimpan doa itu. Nabi-Nabi yang lain semua dah guna untuk Allah Ta'ala turunkan balasan buruk kepada umat mereka. Dari sesudut kita nampak, kenapalah tak doa yang baik-baik. Sebab dari sesudut, kalau umat itu terus hidup, dia akan menyebabkan dosa mereka makin bertambah. Jadi daripada dosa bertambah, lebih baik takat itu saja dosanya. Namun Rasulullah SAW pula, walaupun doa itu penting, dan Nabi-Nabi sebelum ini pun pernah mendoakan agar umat-umat baginda, mereka yang tidak mahu taat semua dihancurkan oleh Allah. Namun Rasulullah memilih untuk menyimpan doa tersebut, supaya Nabi akan berdoa di akhirat kelak untuk Allah menyelamatkan umat baginda. Jadi doa itu digunakan akan datang oleh Nabi SAW agar Allah menyelamatkan kita semua. Jadi kata Nabi SAW, Allah sudah menyelamatkan kamu dengan cara nabimu, iaitu aku, iaitu Rasulullah SAW, tidak akan mendoakan sama sekali kecelakaan ke atas kamu. Yang kalaulah Nabi berdoa, nescaya akan berlakulah kecelakaan ke atas umat ini. Yang kedua, wa alla yazhara ahlul batili ala ahlil haqq. Allah telah menyelamatkan kamu dengan cara tidak akan orang yang bersama kesesatan, mereka mengalahkan pula orang yang bersama dengan kebenaran. Maknanya walaupun berlaku apa keadaan sekalipun, tetap kebenaran itu kita tahu ia kebenaran, dan kejahatan itu tetap kita tahu kejahatan. Maknanya walaupun macam mana apa keadaan sekalipun, kebenaran juga yang akan menang. Walaupun kalau ikut dalam satu zaman macam mereka ditindas, orang yang bersama dengan kebenaran ditindas. Contoh macam berlaku pada zaman Nabi SAW. Pada suasana Nabi di Mekah, Nabi ditindas, kaum muslimin ditindas. Ada yang wafat, ada yang syahid, ada yang dizalimi. Namun tidak akan berterusan kejahilan ataupun kebatilan itu akan menang. Sebaliknya yang akan menang adalah kebenaran. Akhirnya Rasulullah berjaya dalam dakwah baginda dan agama Islam tersebar sampai ke hari ini. Dan kita bila kita keliling Kaabah pun, selepas kita selesai tawaf, kita disunatkan mendirikan solat sunat tawaf 2 rakaat. Rakaat pertama kita disunatkan membaca surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun sampai habis. Rakaat kedua kita disunatkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Dalam masa yang sama, dalam kita membaca itu, kita mengenang kembali di tempat sedang kita solat itu, di tempat tawaf itu, dulunya syirik, dulunya berhala penuh. Namun Allah telah memenangkan agama Islam, sehingga akhirnya bumi Makkah sudah tidak ada lagi berhala. Sedangkan satu ketika dahulu sampai ada 360 berhala di sekeliling Kaabah. Itu doa, itu perkara yang kedua. Dan Nabi SAW menyatakan yang ketiga, wa alla tajtami'u ala dalalah. Kamu semua akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kamu bersepakat di atas kesesatan. Kamu semua tidak akan bersepakat sama sekali untuk melakukan satu kesesatan. Maksudnya para mujtahid umatku tidak akan bersepakat sama sekali untuk berpandangan dengan pandangan yang salah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah di antara dalil. Begitu juga dengan dalil sebelumnya yang berbunyi la tajtami'u ummati ala dalalah. Ini kesemuanya dan juga dalil-dalil yang lain menunjukkan bahawa umat Nabi SAW, apabila para mujtahidnya sudah bersepakat, pandangan mujtahid yang telah disepakati itu tidak ada sama sekali unsur-unsur kesesatan. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wal ijma'u hujjatun 'ala al-'asri tsani wa fi ayyi 'asrin kan. Setelah Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang ijma', tentang definisi ijma', tentang dalil ijma', tentang ijma' adalah satu dalil yang tidak akan silap sama sekali. Lalu Imam Al-Haramain menyatakan pula, wal ijma'u hujjatun 'alal 'asri tsani. Ijma' akan menjadi hujjah ke atas zaman yang kedua, ke atas penduduk zaman yang kedua, ke atas penghuni zaman yang kedua. Maksud dia apa? Okey, sekarang katakan dalam isu COVID, dalam isu COVID,
katakan berlaku ijma', ni contoh jangan dianggap betul sebab nak kata berlaku ijma' kena tahu dulu siapa mujtahid. Zaman hari ni kita pun tak tahu siapa mujtahid. Okey. Katakan ni sebagai contoh contoh buatan saya. Berlaku ijma' bahawa dalam sembahyang berjemaah sewaktu isu Covid hendaklah saf itu direnggang-renggangkan. Tak boleh seorang makmum dengan makmum yang lain berdekatan, hendaklah jauh. Maka apabila sudah berlaku saja ijma' dalam isu ini, sampai bila-bila pun selagi Covid katakan akhirnya Allah Ta'ala angkat penyakit ini, 10 tahun akan datang berlaku pula Covid dengan bentuk yang sama yang boleh menyebabkan berlaku jangkitan dengan sebab sentuhan dan sebagainya, maka adakah para mujtahid pada 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang, bolehkah mereka mengeluarkan pandangannya bercanggah dengan apa yang telah disepakati oleh para mujtahid pada tahun 2020? Tidak boleh sama sekali. Kenapa? Sebab sudah berlaku ijma'. Apabila ijma' sudah berlaku pada satu zaman, seluruh penduduk zaman itu wajib berpegang dengan ijma' tersebut. Hanya mereka saja ke? Tidak. Sampai bila-bila? Sampai ke hari kiamat. Hendaklah pandangan itu dipegang dan tidak akan terbatal sama sekali. Kemudian kata Imam Al-Haramain lagi, wa fi ayyi asrin kan. Maksudnya al-ijma' hujjatun fi ayyi asrin kan. Kalau tadi nak menyatakan hukum ijma' itu akan diguna pakai sampai bila-bila, hendaklah manusia berpegang dengan hukum yang telah disepakati tersebut secara ijma'. Kemudian Imam Haramain pula menyatakan, bilakah waktu zaman berlaku ijma'? Adakah khusus pada zaman sahabat saja? Atau pada zaman tabi'in saja? Atau ada zaman-zaman tertentu? Kata Imam Al-Haramain, wa fi ayyi asrin kan. Ijma' akan terus menjadi hujah walaupun ia berlaku pada mana-mana zaman sekalipun. Dia berlaku tahun 2020 ke? Dia berlaku zaman sahabat ke? Dia berlaku 3 tahun sebelum kiamat ke? Maknanya kalau cukup kriteria dia sebagai ijma', tetap ia menjadi ijma' yang diiktibar oleh syarak. Jadi alhamdulillah dalam pertemuan ringkas kita pada hari ini, ringkas tak ringkas pun sejam jugalah, alhamdulillah selesai kita membicarakan beberapa bahagian utama dalam isu ijma'. Dan insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada baki perbahasan berkenaan dengan ijma' yang insya-Allah akan dibentangkan pada hari Khamis minggu hadapan sekiranya ada usia dan ada umur, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang telah bersama-sama kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan dan kebaikan buat kita semua insya-Allah, dan kepada seluruh umat Nabi alaihi salatu wasalam. Semoga semuanya berada dalam rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Moga semuanya selamat insya-Allah, dan moga-moga majlis ini dan juga majlis-majlis lain akan menjadi penyebab untuk kita melonjak semangat ingin menjadi setinggi mungkin darjat sebagai seorang yang mendalami ilmu agama insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga masing-masing tak akan puas hati. Takkan saya tahap ni je. Takkan nak tahap ini saja. Nak lagi tinggi. Setinggi yang mampu. Sehebat yang mampu. Kerana kita mahu berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu saja daripada saya. Ucap terima kasih kepada semua. Marilah sama-sama kita menangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما
ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته